tak nak ada apa-apa, saya tak nak apa-apa. Ma'antak syahiyah. Nanti dia tanya, engkau tak ada syahwat? Ma'antak syahiyah, engkau tak ada syahwat. Tak, syahwat kat situ bukan maknanya ada nafsu syahwat bahasa Melayu yang kita faham tu. Syahwat maknanya engkau tak ada selera. Rasa suka, rasa selera, rasa nak, rasa sedap. Kau tak ada rasa ke? Maknanya dia akan tanya kita. Jangan pula dia tanya kita, engkau tak ada syahwat ke? Jangan kita jawab, saya tak pernah ada syahwat kat makanan. Dah engkau tak, maknanya dia tak faham cerita bahasa Arab. Orang Arab dia guna perkataan tu dengan maksud yang beza. Jadi dihiaskan pada manusia tu suka pada benda-benda yang seronok, yang syahwat, iaitu apa dia? Yang pertama, suka kepada perempuan. Jadi kalau ada orang lelaki tu dia suka pada perempuan, ada orang perempuan tu suka pada lelaki, dia normal lah. Dia normal lah. Cuma nanti ujungnya nanti ada cerita macam mana mengurus rasa selera, rasa suka tu. Mengurus tu yang penting. Yang masalah kalau tak ada rasa suka, pening ni, dia ni tak ada rasa suka. Okay, suka kepada pasangan. Yang kedua, suka kepada apa? Suka kepada banin, suka kepada anak-anak. Ada syahwat juga. Tapi syahwat kat sini bukan hubungan berlainan jenis. Maknanya rasa suka, rasa seronok, rasa selera. Rasa seronok kalau ada anak-anak. Rasa seronok kalau ada pasangan. Yang ketiga, wal qanatiril muqantarah, iaitu harta benda yang bertumpuk, bertimbun-timbun. Sebab tu saya tanya tadi, ada siapa yang rasa nak kaya tak? Ramai cakap nak. Tu dalam kategori normal tu. Normal tu. Cuba pegang sikit dahi. InsyaAllah dia punya darjah dia, Celsius dia 36 tu. Normal tu, insyaAllah. Maknanya normal manusia, dia suka benda tu. Harta yang bertumpuk. Lepas tu dia suka kumpul, lepas tu dia cari kerja, lepas tu dia nak gaji, lepas tu dia nak kumpul duit, lepas tu dia nak kumpul ini apa semua kan. Kalau macam tu, maknanya dia tu suka kepada harta benda berkumpul, bertumpuk. Mungkin tak banyak, mungkin dia tak kaya, tapi dia suka menambah. Hari ni ada RM2, besok nak jadi RM4, lepas RM4 nak jadi RM40, lepas RM40 kalau boleh nak jadi RM100. Perasaan tu nak ditambah, tambah. Tu nama dia dihiaskan manusia tu memang suka macam tu. Kemudian yang dia suka lagi apa? Minadh-dhahabi wal fiddah. Harta benda dalam bentuk emas dan perak. Ya Allah. Ada ke orang perempuan yang tak suka emas? Ada. Tapi kebanyakannya lah, apa nak cakap pun berat, tapi tak boleh cakap. Sikit-sikit je Ustaz. Sikit-sikit je Ustaz. Saya tak suka banyak. Saya dalam 15 kilo jadilah. Agak-agak jalan tak larat tu kira okey lah. Maknanya bukan orang perempuan saja. Orang perempuan suka emas sebagai perhiasan. Orang lelaki suka emas sebagai pemilikan dan modal pusingan yang menguntungkan. Suka, tetap suka. Dihiaskan pada manusia tu suka macam tu. Kemudian lagi apa yang manusia ni suka? Ni fitrah dia memang macam tu suka. Apa lagi? Wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda yang bertanda. Kuda-kuda bertanda tu maknanya kuda pilihan. Kuda yang terlatih, kuda yang kuat, kuda yang cantik, kuda yang ni apa semua. Dia memang secara umum ni sifat manusia gitu. Tapi kalau kes tertentu, ada yang kadang orang tak nak. Contohnya ada orang dia kata dia tak nak kahwin. Ada orang kata dia kalau boleh dia tak minat nak ada anak. Ada orang kata dia tak minat ada harta. Ada orang kata dia tak minat emas perak. Ada orang kata dia tak kisah pasal kuda pilihan. Kuda pilihan ni merujuk kepada kenderaan-kenderaan. Pengangkutan. Wal an'am, ada orang tapi dihiaskan pada manusia itu suka haiwan ternakan. Dan suka yang namanya wal harth, sawah ladang, kebun-kebun, tanaman-tanaman. Itu semua, zalika, itu semua yang daripada perempuan-perempuan pasangan hidup ni sampai sawah ladang ni, zalika mata'ul hayatid dunia. Itu memang benar-benar kesenangan hidup di dunia. Itulah kesenangan hidup kat dunia. Tapi di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nak ada sesuatu yang lebih baik daripada semua itu, ada tersimpan lagi. Kita tak nampak, tak tengok lagi, ada di sisi Allah yang namanya syurga.
Jadi daripada ayat ni kita faham, orang kalau bercita-cita atau ingin nak jadi kaya dekat dunia, nak mewah, nak senang, nak banyak duit, nak kaya, nak apa, itu memang ada saja. Ada saja. Sampai bila pun akan ada. Memang. Kerana apa? Kerana fitrahnya dihiaskan kepada diri manusia tu begitu. Baik. Persoalannya, dalam banyak-banyak harta yang kita miliki, kita boleh bahagikan kepada 3. Kita nak tahu, kita ni dalam kategori kaya ke tak kaya, kita tengok yang 3 ni. Apa 3 tu? Perhatikan. Apa perkataan yang nombor 1 warna merah tu? Nampak ke? Daru. Nampak? Daruriyat. Ada nampak? Siapa yang nampak? Daruriyat. Kalau nampak betul Betul. Yang nombor 2 apa? Hajiat. Hajiat. Okey, maknanya nampak saya takut. Hajiat. Tak nampak. Yang ketiga mesti nampak lah. Kalau nombor 1, nombor 2 dah nampak, nombor 3 nampak. Tahsiniyat. Tahsiniyat. Betul. Daruriyat yang nombor 1 ni apa tau? Perkara yang dalam hidup kita mesti ada. Kalau tak ada, kita tak boleh hidup. Benda asas yang kita kena ada. Semiskin-miskin orang pun dia kena ada. Kalau dia tak ada, benda tu dia tak boleh nak hidup. Apa dia contoh benda yang daruriyat? Yang paling asas sekali. Pertama apa? Kita kata contoh. Minum. Makanan betul, minuman betul. Ni yang kita miliki. Kita tak payah cerita matahari, bulan, bintang, hujan. Itu umum lah. Yang ni maknanya yang kita miliki. Nyawa lah Ustaz. Nyawa tu maknanya nyawa tu kurniaan daripada Allah. Yang tu lah. Yang ni maknanya yang kita miliki. Kita tempat boleh beli, boleh tempat tinggal. Contoh tempat tinggal. Tak kisahlah pondok ke, tumpang ke, yang penting ada tempat tinggal. Yang kedua apa contohnya? Pakaian. Yang ketiga makanan asas. Kalau kita makanan asas kita nasi lah. Kalau kita makanan asas nasi lah. Orang yang ada 3 ni, contoh asas ni, maknanya dia memiliki daruriyat. Dia dah ada daruriyat. Tu yang nombor 1. Benda yang tak boleh tak ada, mesti kena ada. Baru boleh hidup. Baik. Yang kedua, dalam banyak-banyak harta yang kita miliki ni, ada yang kita miliki ni namanya hajiat. Hajiat macam mana tau? Benda tu, kalau kita tak ada pun, boleh je hidup. Cuma tak selesa lah. Kita boleh je hidup, tapi tak selesa lah. Senang cerita, tak selesa lah. Contoh. Saya ada baju. Baju saya ni, saya pakai baju yang koyak-koyak, jahit-jahit, baju lusuh, baju terpakai. Itu nama dia daruriyat. Saya pakai, tapi baju tu saiz dia besar. Entah baju siapa orang bagi, saya pakai. Maknanya saya pakai tu daruriyat. Tapi berbeza dengan yang saya pakai baju sekarang ni. Baju yang saya pakai ni, ini dalam kategori hajiat. Dia baju juga. Tapi saya pakai selesa. Saya pakai sedap. Saya pakai sesuai dengan saiz saya. Saya pakai pun rasa selesa, rasa lega, rasa apa, selesa lah, senang cerita. Itu maknanya baju saya ni dia punya tahap dia hajiat. Dia punya level dia hajiat. Tapi kalau saya pakai baju yang dah lusuh, baju terpakai, saiz pun tak kena, yang penting jangan tak pakai baju lah. Itu nama dia baju dia tahap daruriyat. Power sekali. Kalau hajiat, macam saya yang pakai baju sekarang. Tapi, kalaulah saya pakai baju yang saya pakai ni, kalaulah saya pakai satu lagi baju yang harganya RM50,000. Baju saja RM50,000, seluar saja RM38,000. Jumlah dia RM88,000. Itu contohlah konon-konon. Jadi tahsiniyat. Maknanya bendanya tak adalah perlu sampai nak selesa kena mahal-mahal. Tapi maknanya kerana dia tu lebih daripada kemampuan biasa, maknanya dia dah tahsiniyat. Makanan pun sama. Kalau ada orang tu makan nasi dengan kicap, telur goreng, daruriyat. Tapi kalau orang tu dia makan nasi, ada kicap,
ada telur goreng, mungkin ada ada ikan satu ekor, ada sayur-sayuran, makanan dia dah tahap hajiat, cukup untuk zat keperluan selera nak makan. Tapi kalau dia makan kambing golek sebelah, lepas tu sebelah lagi kambing tiarap, sebelah lagi kambing telentang, sebelah lagi kambing tersungkur, ada 4 jenis kambing. Maknanya, pilihan banyak. Dia tak perlu pun sampai segala jenis kambing, tapi dibawa kepada dia, tuan, ya, kita dah siapkan banyak jenis kambing tuan-tuan. Kambing apa ni? Ini contoh cerita, jangan tanya ustaz, kambing tergolek tu kat mana? Jawapannya kat kandang kambing. Ketika dipukul oleh tuannya, maka tergoleklah dia. Jadi kambing golek, lepas tu kambing tiarap, kambing telentang, kambing tersungkur. Maknanya nak ceritanya, dia tak adalah perlu nak makan banyak-banyak macam tu. Tapi dia punya kemewahan, kemampuan dia tu lebih untuk bersedap-sedap dan bermewah-mewah. Itu kita kata dalam kategori tahsiniyat lah. Habis sekarang kita punya kehidupan kita ni tahap yang mana ni? Masing-masing fikir sendiri lah. Hajiat. Hajiat? Ya. Ada yang mungkin hajiat. Kita perlu rumah 2 bilik saja. Ataupun 3 bilik saja. Tapi rumah kita buat, kalau rumah daruriyat, rumah satu pondok, ada tempat baring, ada tempat tidur bilik kecil satu, dah, tu nama dia daruriyat. Tapi kalau hajiat, orang yang ada rumah 3 bilik, selesa, kemudian ada depan dia ada kawasan sikit, belakang ada tempat parking ke apa ke, itu hajiat. Tapi kalau rumah dia banglo, 2 tingkat, ada lift, ada swimming pool, ada lagi apa, itu maknanya dia punya rumah dia dah bertaraf tahsiniyat. Orang yang pergi kepada hajiat dan menuju ke tahsiniyat tu, maknanya orang yang sudah mula diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia kata, saya tak adalah orang kaya. Kita kata bukan orang kaya. Kita kata ia adalah bentuk kekayaan. Mungkin kekayaan yang sikit, mungkin kekayaan yang banyak. Itu sajalah untuk kita nak cerita. Baik, kita pergi dulu. Nak laju-laju ni. Cerita kekayaan dalam Quran. Soalannya, bolehkah kita kalau nak jadi kaya? Kok bercita-cita jadi kaya rupanya dosa. Macam mana? Ataupun kalau tak bercita-cita tak apa. Tapi kalau terjadi kaya, tak apa. Ke macam mana? Kita nak tengok kisah dalam Quran. Apa watak-watak dalam Quran, watak-watak orang kaya. Baik. Kita tengok dulu dalam Quran, petunjuk-petunjuk tentang kekayaan dan pemilikan. Yang ada dalam Islam, berdasarkan kepada Al-Quran. Ada petunjuk kepada kekayaan. Yang pertama, perintah supaya menunaikan zakat. Orang yang tunaikan zakat ni orang kaya ke orang miskin? Orang kaya. Kaya dengan maksud apa? Dia memiliki harta yang cukup syarat yang tersimpan selama 1 tahun. Sekurang-kurangnya, dia itu adalah orang yang kaya selama 1 tahun. Sekurang-kurangnya dia adalah orang yang kaya. Mungkin tahun depan dia dah tak kaya. Mungkin tahun sebelumnya dia tak kaya. Tapi dia kena bayar zakat pada tahun tu. Bila dia cukup syarat, maknanya dia kaya. Sebab zakat mana ada dikenakan ke atas orang miskin. Kecuali zakat fitrah lah. Itu pun sampai satu tahap nanti dia sendiri akan ada cara macam mana dia sendiri bayar zakat itu kepada dirinya sendiri. Tapi saya nak cerita ni tentang zakat harta, zakat simpanan, zakat emas dan perak. Jadi, perintah supaya bayar zakat memberi isyarat bahawa Islam mengakui bolehnya jadi kaya. Tidak larang. Kalau tidak, awal-awal dikatakan haram jadi kaya. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, ayat Quran yang menggalakkan supaya manusia bersedekah. Kalau ayat tu, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adallahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka begini, dia akan dapat balasan-balasan begini. Itu kan galakkan supaya sedekah. Galakkan supaya sedekah ni
Kepada siapa? Kepada orang yang memiliki sesuatu untuk disedekahkan. Orang yang memiliki sesuatu lebihan untuk disedekahkan, maknanya orang kaya. Walaupun dia kata dia tak kaya, walaupun dia kata harta tak banyak, dia bukan soal dia kata dia kaya atau dia kata harta dia tak banyak. Dia ada sesuatu yang lebih daripada keperluan dia. Kalau sampai satu tahap tertentu, zakat. Kalau sampai satu tahap tertentu, dia digalakkan bersedekah. Maknanya, Islam mengakui ada keadaan dibolehkan, iaitu namanya orang kaya. 2 isyarat. Baik. 3. Yang 3 ni, kita ambil daripada hadis. Satu ketika Anas bin Malik dibawa oleh mak dia. Anas bin Malik, siapa nama mak dia? Mak dia nama dia Ummu Sulaim. Mak Anas bin Malik nama dia siapa? Ummu Sulaim. Masa orang kat Madinah semua nak bagi Rasulullah macam-macam hadiah. Ummu Sulaim ni sedih, dia ni orang miskin. Nak bagi apa? Dalam pepatah bahasa Arab disebutkan faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak dapat memberi sesuatu. Kalau nak memberi sesuatu, kenalah memiliki sesuatu. Saya nak bagi orang duit, saya kena ada duit. Kalau saya tak ada duit, macam mana saya nak beri apa? Kalaulah ceritanya duit. Saya nak beri orang tenaga, saya kena ada tenaga. Kalau saya tak ada tenaga, macam mana saya nak gunakan tenaga saya untuk bantu orang? Jadi maknanya faqidu syai' la yu'ti. Jadi Ummu Sulaim ni masa dia sedih tu, dia terfikir apa yang paling berharga sekali nak bagi Rasulullah. Sekali terlintas dalam fikirannya, perkara yang paling dia sayang adalah anak dia sendiri. Dan dia nak bagi kepada Nabi sesuatu yang paling dia sayang. Akhirnya dia bagi Rasulullah anak dia. Tapi dengan tujuan untuk apa? Untuk yang pertama dia jadikan khadam. Budak suruhan. Sebab Nabi kalau suruh, budak itu akan dapat manfaat yang besar. Akhirnya dibagi. Cuma kata Mak Anas bin Malik, wahai Rasulullah, tolong doakan anak saya. Ummu Sulaim cakap, tolong doakan anak saya. Rasulullah pun doa. Apa doa Nabi? Allahumma akthir malahu. Doa yang pertama. Ya Allah, banyakkan harta budak ini. Nampak? Nabi doakan supaya budak ini jadi apa? Kaya. Nabi doakan supaya harta budak ni apa? Banyak. Cuba cakap dengan saya. Siapa yang pernah doakan budak kecil supaya hartanya nanti jadi banyak? Siapa pernah? Angkat tangan. Tak kisah budak kecil mana-mana. Ya Allah, jadikan cucu aku ni hartanya banyak. Sekali dalam hidup. Siapa yang pernah? Ataupun dia doakan anak orang lain. Ya Allah, banyakkan harta budak ini. Ataupun aksir malahu. Banyakkan harta budak ini. Ada sebab kebanyakan orang saya tanya, dia kata saya tak pernah Ustaz. Biasa kita doa budak mudah-mudahan jadi anak soleh, solehah. Bagus, saya tak kata Murah tak bagus. rezeki, murah rezeki. Mudah-mudahan murah Murah rezeki. rezeki. Mudah-mudahan nanti jadi anak yang baik. Mudah-mudahan peksanya lulus. Itu bahasa biasa kita doakan budak. Betul, memang doa tu pun bagus. Cuma uniknya dari doa Nabi ni, budak yang datang kepada Nabi ni, Anas bin Malik ni miskin, tahap terlalu miskin. Nabi doakan, ya Allah, banyakkan harta budak ini. Maknanya memberi isyarat, kekayaan itu bukan sesuatu yang dikeji. Kekayaan bukan sesuatu yang dikeji. Jadi, itu apa maknanya? Isyarat. Isyarat bahawa apa? Bahawa kekayaan itu diperakui di dalam Islam. Doa. Kalaulah kekayaan tu mutlak tak boleh, nescaya Nabi akan cakap, ya Allah, lindungkanlah apa? Siapa tadi nama sahabat tadi tu? Lindungkanlah Anas bin Malik ini daripada sebarang kurniaan harta. Maknanya tu ada isyarat bahawa harta ni memang jadi orang kaya tu tak boleh lah. Baik Okey, contoh. Contoh ketiga. Contoh ketiga. Contoh ketiga ni contoh apa Ustaz? Contoh kita nak faham dalam Islam ni ada bagi isyarat kekayaan itu ada dan harus. Cuma nak bezakan kekayaan tu jadi apa. Okey. Yang keempat.
Yang keempat, isyaratnya ialah perkahwinan pertama Nabi SAW. Nabi kahwin yang pertama tu dengan wanita yang tak ada duit ke dengan wanita yang terkenal banyak duit? Dan yang kaya. Kawan. Yang hartawan jutawan tu, Khadijah tu. Kaya. Kalaulah kekayaan tu sesuatu yang tidak bagus, mutlak tak bagus, nescaya tidaklah menjadi perkahwinan pertama Nabi SAW. Nabi insan terpilih, tapi bukanlah Nabi kahwin tu sebab kaya. Tapi saya nak cerita tu kekayaan bukan kecelaan. Saya tak kata Nabi kahwin tu sebab orang tu kaya, lalu Nabi pilih untuk berkahwin dengannya dengan tujuan nanti harta dapat diguna untuk buat dakwah. Tak ada. Rasulullah kahwin memang semata-mata kerana Allah. Tapi Nabi kahwin pun sebelum daripada Rasulullah diutus sebagai Rasul. Okey, itu contoh. Cuma yang saya nak cerita ni ada tambah satu lagi. Ada tambah satu lagi. Ada seorang sahabat Nabi nama dia Amru bin Al-As. Apa nama dia? Amru bin Al-As. Dia ni dulu masuk Islam. Dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni memang terkenal lah antara anak muda yang kira beranilah. Sehingga satu hari Rasulullah utus dia untuk bersama dengan sepasukan tentera dalam tugasan jihad. Lalu Rasulullah bersabda, "Inni uridu an ab'athaka ma'a jaishin fayusallimaka Allahu wa yughnimaka wa arghabu laka minal mali raghbatan salihah." Makna dia apa? Kata Rasulullah, "Wahai Amru bin Al-As, aku ni ingin sangat kalau dapat hantar kamu bersama sepasukan tentera bertugas berjihad, kemudian setelah kamu balik daripada peperangan, aku doa sangat supaya kamu balik dalam keadaan selamat, dan aku doakan dapat bawa balik harta rampasan perang yang banyak-banyak, dan aku berharap engkau dapat harta yang baik daripada rampasan perang." Jadi terkejut Amru bin Al-As. Dia ni masuk Islam bukan sebab nak harta. Dia masuk Islam bukan sebab nak jadi kaya. Dia masuk Islam bukan sebab nak minta Nabi duit. Dia masuk Islam semata-mata kerana Allah. Orang lain semua mengharap mati syahid. Bila Nabi doakan dia berperang supaya berjihad, balik selamat, dapat harta banyak, terkejut dia doa Nabi. Maknanya tertanya-tanya, selama ni Nabi-Nabi ragu ke dengan niat ikhlas saya? Ke saya ni jenis nampak macam nak sangat harta dunia ni sampai Nabi doa macam tu? Dia pun terkejut juga. Lalu dia pun cakap dengan Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, saya ni sebenarnya masuk Islam ni bukan untuk mencari harta, wahai Rasulullah. Tapi kerana saya betul-betul cinta kepada agama ini, dan saya paling nak sekali menjadi salah seorang di kalangan sahabat Tuhan." Kata siapa ni? Siapa yang cakap ni? Ustaz lah yang cakap. Saya memang tengah cakap. Ni sahabat Nabi. Siapa nama dia? Amru bin As. Amru bin Al-As. Ingat sampai bila-bila ni. Ni orang yang Nabi doa supaya pergi perang bukan mati syahid. Biasa mudah-mudahan kamu syahid di jalan Allah masuk syurga. Kebanyakannya macam tu. Mudah-mudahan kamu syahid di jalan Allah masuk syurga. Sayyidina Umar sampai doa, "Ya Allah, kurniakan aku mati syahid di jalanmu. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik." Tapi yang seorang ni, Amru Al-As, mudah-mudahan kamu perang, lepas tu kamu balik selamat, kamu dapat bawa harta rampasan yang banyak. Terkejut dia, "Rasulullah, saya masuk Islam bukan tujuan tu Rasulullah. Saya cinta agama ni. Saya ingin jadi orang yang bersama dengan Tuhan." Lalu kata Rasulullah, "Ya Amru, ni'mal malus salih lil mar'is salih." Sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang berada pada tangan orang yang baik. Sebaik-baik harta yang baik. Harta yang baik banyak. Harta yang baik perniagaan yang jujur, harta yang baik. Harta yang baik ialah perwarisan yang sesuai dengan pewarisnya, harta yang baik. Harta yang baik yang kita bekerja perolehi. Harta yang baik adalah keuntungan yang kita miliki. Itu semua harta-harta yang baik. Tapi dalam banyak-banyak harta yang baik, yang terbaik sekali ialah
harta yang berada pada tangan orang yang baik. Maknanya, Nabi tahu Amru al-As ni orang baik, biar dia jadi kaya. Biar dia banyak duit. Sebab dia orangnya dapat harta cara baik, nanti dia akan belanja dengan cara yang baik. Jadi harta tu akan jadi subur dan bermanfaat ketika mana berada di tangan orang yang soleh. Maknanya tu petunjuk bahawa ada ketika tertentu Rasulullah mengisyaratkan penting yang namanya kaya dan kekayaan. Tapi kena tahulah, bukan kaya tu mesti banyak, bukan kaya tu mesti mewah, tapi bagaimana diurus. Baik, itu isyarat. Jadi, kita nak pergi pula sekarang kepada contoh-contoh kekayaan yang ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi SAW. Apa peranan dia? Mudah-mudahan menambah kefahaman kita daripada ilmu itu. Baik, kita pergi seterusnya. Contoh yang berikut ialah dalam Quran maupun hadis Nabi ada disebut tentang ahli syurga tapi masa kat dunia dulu dia kaya. Contoh yang ada pada umat terdahulu, saya tuliskan tu Nabi apa tu? Nampak ke? Kecil tulisannya. Nampak. Bagus. Nabi apa namanya? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kaya ke tak kaya? Kaya. Nabi Sulaiman kaya. Ya Allah, hartanya banyak, tenteranya, jin jadi tenteranya. Paling kaya Ustaz. Ya Allah, mulkan la yanbaghi li ahadin. Ya Allah, bagi aku satu kerajaan yang tak ada orang pun selepas daripada aku yang ada kerajaan sebesar itu. Ui. Cakap sekarang Amerika, orang semua takut, dia tekan semua negara. Cakap orang cakap China, China sekarang dia berani buat macam-macam pada negara-negara tertentu. Kita anggap bahawa tu kuasa besar, kerajaan yang besar di dunia ini. Sebenarnya apa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman jauh lebih dahsyat daripada itu. Jauh lebih tinggi daripada itu. Haiwan kerja dengan dia, jin kerja dengan dia, manusia berkhidmat dengan dia, syaitan pun berkhidmat dengan dia. Kalau dia perintahkan, maka mereka dia buat. Bayangkan Nabi Sulaiman. Apa Nabi Sulaiman punya kenderaan nak bergerak satu tempat ke satu tempat? Nabi Sulaiman dia naik apa? Tahu naik apa? Dalam satu riwayat, Nabi Sulaiman tu datang bergerak, dia naik apa? Naik angin. Pakai angin. Pakai angin. Ada sini yang datang kelas Gema Nur Iman naik angin petang-petang ni. Saya memang naik angin Ustaz. Tadi ingat nak datang pukul 5 suku. Jam pula dekat traffic light depan rumah saya tu. Ya Allah. Syukur tak adalah yang naik angin. Tapi saya nak cerita tu kaya lah. Yang namanya apa? Nabi Sulaiman. Ahli syurga, kaya. Contoh dalam hadis kehidupan Nabi, ada ahli syurga yang kaya, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Selain daripada Anas bin Malik, selain daripada Sayyidina Uthman yang kaya-kaya lain, Abdul Rahman bin Auf. Ada juga ahli neraka yang kaya. Kaya juga. Yang namanya Fir'aun. Fir'aun kaya. Ada juga yang namanya Qarun. Atau masuk juga yang namanya Numrud. Numrud kaya. Fir'aun kaya. Qarun kaya. Maknanya ada ahli syurga kaya, ada ahli neraka yang kaya. Kita nak jadi yang mana? Yang kaya mana? Yang kaya tapi ahli syurga ke yang kaya tapi ahli neraka? Jawapannya kita nak jadi ahli syurga. Mudah-mudahan. Tak kisahlah kaya ataupun miskin kan? Tapi mudah-mudahan kita jadi ahli syurga. Cuma apa beza dia? Apa beza kekayaan yang dimiliki oleh ahli syurga dengan kekayaan yang dimiliki oleh ahli neraka? Katalah Nabi Sulaiman ada istana. Mungkin kita kata Fir'aun pun ada istana. Katalah Nabi Sulaiman tu ada hulu balang dan tentera. Walaupun tak sebiji betul, tapi kita kata Fir'aun pun ada hulu balang dan tentera. Katalah Nabi Sulaiman ada orang kanan bertaraf menteri ke apa. Fir'aun, Namrud pun ada orang kanan bertaraf menteri. Katalah kita kata Nabi Sulaiman tu senang mewah makan minum. Kita pun boleh kata Fir'aun tu mewah makan dan minum. Jadi apa beza kekayaan yang ada pada ahli syurga dengan kekayaan ahli neraka? Tujuan kita tahu untuk apa? Untuk kita cek kekayaan yang ada pada kita sekarang ni sebenarnya kekayaan yang kita miliki hari ni,
kenderaan kita, banglo kita, swimming pool kita, duit kita, ladang kita, agak-agak kita punya jenis kaya ni mirip ke Fir'aun ke mirip ke Nabi Sulaiman? Ni yang kita nak tahu. Quran kalau menceritakan sesuatu contoh, dia adalah contoh terbaik dalam sesuatu isu. Pasak dalam kepala kita macam tu. Quran kalau membawa karakter, contoh tertentu dalam situasi tertentu, maka contoh itu adalah contoh yang terbaik dalam menceritakan hal itu. Kalau dia ceritakan tentang sabarnya Nabi Ayub, contohnya lah sabarnya Nabi Ayub, maka itu adalah contoh kesabaran yang tertinggi yang sepatutnya kita pelajari, kerana itu adalah contoh yang terbaik dalam urusan masalah sabar. Itu contohnya. Kalau kita nak tahu contoh tentang kejahatan, kita tengok Al-Quran contohkan siapa, maka kita pelajari Insafi dan Hayati, kerana itu adalah contoh jahat yang terbaik yang ada dalam isu kejahatan. Contohnya terbaik, bukan kejahatan terbaik. Contoh kejahatan yang terbaik. Itulah penekanan. Al-Quran bukan tulisan manusia. Al-Quran bukan andaian-andaian sisipan. Al-Quran bukan bahan-bahan saduran atau campuran. Dia adalah mutlak wahyu dari Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi seluruh manusia. Allah lah yang menurunkan wahyu, memberikan panduan kepada kita bagaimana panduan yang sebaiknya untuk kita ikuti. Baik, apa beza antara kaya ahli syurga, kaya ahli neraka? Kita turun di bawah. Kita tengok doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pernah berkata, sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Nabi Sulaiman berkata, Qala Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunkan dosaku, wahabli mulka, berikan aku sebuah kerajaan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, sebuah kerajaan yang tidak akan diperolehi oleh sesiapa pun selepas daripada aku. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkaulah yang maha memberi. Dia minta satu kerajaan yang tak ada orang boleh dapat macam tu punya hebat selepas daripada dia. Itu doa Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman ketika mana dia mengutus surat kepada raja apa tu? Ratu apa nama dia tu? Balqis. Yang datang selak-selak kain diingatkan air tu dalam kawasan istana. Balqis. Ratu Bilqis kan. Ada orang sebut Balqis, boleh saja. Saya sebut Ratu Bilqis. Dia tulis surat tu kepada Ratu Bilqis, innahu min Sulaiman. Sesungguhnya utusan ini adalah dari Nabi Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya dengan nama Allah Tuhan yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Alla ta'lu alayya. Jangan kamu merasa lebih tinggi berbanding diriku. Waktu ni muslimin. Hendaklah kamu semua dengan kerajaan kamu datang kepada aku sebagai orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu ni datang kepada aku sebagai muslimin. Maknanya ikut dakwah aku. Itu Nabi Sulaiman menjadikan kekayaan itu sebagai alat untuk mencapai akhirat. Dia bukan menjadikan kekayaan itu sebagai matlamat. Dia bukan matlamat nak jadi kaya. Dia jadikan kekayaan itu alat untuk mencapai matlamat akhirat. Itu cara dia. Tengok Kita tengok contoh kedua pula. Itu tadi bahasa orang kaya masuk syurga. Ini bahasa orang kaya masuk neraka. Ni nama dia Qarun. Qarun ni, inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun itu adalah dari kaum Nabi Musa, di sepupu Nabi Musa. Fabagha alaihim, dan dia bersikap melampau ke atas Bani Israel. Wa atainahu minal kunuz, kami berikan, kurniakan kepada Qarun itu perbendaharaan kekayaan. Iaitu tahap kekayaan dia, inna mafatihahu, gedung tempat simpan kekayaan dia tu, kunci dia saja, kunci nak buka pintu dia punya tempat simpan kekayaan dia tu,
la tanu'u bil usbati ulil quwwah. Kunci dia saja kena diangkat oleh sekumpulan lelaki yang gagah. Kunci saja. Kunci tempat simpan harta. Huish. Kunci je kena angkat berpuluh-puluh orang yang gagah-gagah angkat kunci. Agak-agak pintu dia besar mana. Siapa sini ada kunci pintu besi dia, kunci dia kena 50 orang angkat. Ustaz, kunci saya ringan je Ustaz. Saya angkat pakai 2 jari. Itu pun lupa letak mana. Mana nampak sangat harta kita sikit. Itu Qarun tu. إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ. Kata kaum dia, wahai Qarun, kau janganlah sombong. Inna Allah la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tak suka orang-orang yang sombong. Bila dia sombong, apa kesombongan Qarun? Tengok ayat berikut. Ayat berikut. Kata Qarun, Qala innama utituhu ala ilmin indi. Woi. Kata dia, woi, korang ni tahu tak, korang jadi miskin sebab korang bodoh. Korang bodoh, tak reti belajar, tak pandai, belajar tahap rendah, sebab tu korang miskin. Siapa yang cakap ni? Qarun. Kenapa Qarun jadi kaya? Sebab dia pandai. Dia bangga dan bongkak dengan kepandaian dia. Apa kata Qarun? Innama utituhu, hanya senya aku ni memperolehi kekayaan ini ala ilmin indi. Sebab aku ada ilmu di sisiku sendiri. Saya ingatkan ada orang panggil tadi. Terkejut saya. Jadi saya nak cerita ni, ada juga watak kaya yang sombong. Jadi ada orang sombong dengan kuasa. Ada orang kaya dengan sebab ada kuasa. Bila dapat kuasa jadi kaya. Ada orang kaya dengan sebab sihat. Dengan kesihatan jadi kaya. Ada orang kaya sebab dia belajar pandai. Sebab dia belajar pandai tinggi-tinggi dia jadi kaya. Ada orang kaya sebab dia cantik. Dengan kecantikan dia dapat kaya. Ada orang kaya dengan sebab kuat. Dengan kekuatan dia jadi kaya. Ada orang kaya dengan sebab dia tu apa? Dia tu cantik, tampan, kuat, pandai. Macam-macam sebab boleh jadi kaya. Salah satu sebab kepada orang jadi kaya ialah namanya pandai belajar. Ilmu banyak. Boleh je jadi kaya. Tapi tu contoh. Ambil daripada Firaun tu, daripada Qarun, macam mana kalau sombong dengan sesuatu yang menjadi sebab kekayaan. Baik, kita tengok seterusnya. Jadi apa beza dia? Apa beza kekayaan ahli syurga dengan ahli neraka yang kaya? Apa beza dia? Mesti ada beza. Bezanya adalah pada tujuan, matlamat. Kan saya dah sebut sebelum ni, hidup kita ada 2 tujuan. Tujuan yang pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita nak dapat hasanah di dunia. Tujuan yang kedua ialah wa fil akhirati hasanah. Kita nak akhirat pun juga dapat hasanah. Barulah betul-betul dapat waqina azabannar. Setiap benda yang kita buat mesti ada 2 tujuan. Jadi kita nak 2. Kita kan hidup sementara dekat dunia. Jadi kita bila buat perkara dunia ni dengan perkara akhirat, kita bukan seimbang. Kita tak nak seimbang. Yang warna merah ni kita tak nak. Warna merah ni kita tak nak. Tapi antara dunia dengan akhirat kita nak sepadu. Ada orang fikir kita dunia dengan akhirat kena seimbang, Ustaz. Saya 2 jam, saya ni nakal-nakal juga. Tapi 2-3 tahun sekali saya pergi umrah. Pada dia mesti seimbang. Balik Malaysia nakal sikit, pergi Tanah Suci jadi baik. Kemudian balik Malaysia nakal balik, pergi Tanah Suci selang 2 tahun. Duit banyak, pergi umrah ulang alik bila-bila masa boleh pergi. Jadi dia rasa dunia dengan akhirat mesti seimbang. Dunia kena buat, akhirat kena buat. Salah. Kita bukan disuruh seimbang. Tapi kita disuruh sepadu. Sepadu makna dia apa? Setiap benda dunia kita buat, mesti ada matlamat akhirat. Bila makan, perkara dunia, suka kepada makan makanan. Tapi mesti dalam dia ada akhirat. Macam mana? Sumbernya halal. Makan tangan kanan. Bacanya doa. Syukurnya kepada Allah. Makan jangan sampai berlebihan. Sesekali kenyang dibolehkan. Sering kali kenyang tidak digalakkan. Puasa jangan ditinggalkan. Kenyang, suka makan, tapi masukkan, sepadukan dengan tujuan akhirat. Itu baru betul.
sepadu. Dia mesti sekali jalan. Dunia dengan akhirat dia tak boleh pisah. Sekali jalan. Baik, seterusnya. Jadi, kekayaan ni sebagai modal ataupun alat kita. Ini yang disebutkan. Allah beri kita modal untuk kita ini mencapai matlamat. Jadi apa dia? Kita tengok orang yang ahli neraka, orang yang dia itu kaya tapi ahli neraka, dia jadikan kaya tu sebagai matlamat. Nampak tak ni atas ni? Ni matlamat, yang penting aku nak jadi kaya. Oleh kerana dia jadikan kaya tu sebagai matlamat, akhirnya dia tak peduli. Dia tamak, dia rasuah, dia hasad, dia penipu, dia sanggup judi, dia sanggup jadi scam. Sekali jadi scammer, apa saja dia sanggup buat. Janji capai matlamat yang namanya kaya. Ada tak orang macam ni? Ada saja. Orang yang menjadikan kekayaan itu sebagai matlamat. Orang yang macam ni, Fir'aun. Fir'aun jadikan kekayaan tu, dia memang nak jadi kaya. Qarun memang dulu asalnya miskin. Dia minta doa Nabi Musa. Nabi Musa doakan. Kemudian berubah jadi kaya. Dia memang bermatlamat nak jadi kaya. Akhirnya sanggup buat apa saja janji duit. Berapa ramai sekarang orang sanggup buat apa saja. Sanggup menipu, janji duit. Sanggup trik orang, tipu orang, yang penting dapat duit. Sanggup perdaya orang, yang penting dapat duit. Sanggup cakap benda yang tak berapa tepat, janji dapat pangkat tu supaya dapat duit. Sanggup kelentung sana sini, janji dapat projek. Sanggup ulur sebelah sana, ulur sebelah sini, rasuah sana, ulur sini, janji yang penting projek masuk, dapat duit. Dia jadikan kaya tu sebagai matlamat. Akhirnya, dia jadikan dosa-dosa tu sebagai alat dia untuk mencapai matlamat. Dia jadikan diri dia tamak, dia jadikan diri dia hasad, dia jadikan diri dia penipu sebab dia nak mencapai matlamat. Yang penting, aku tahu, aku ada target, nak jadi kaya. Beza dengan orang yang jadikan kaya juga, Allah jadikan dia kaya juga, tapi kaya ahli syurga. Kaya ahli syurga terbalik. Kaya ahli syurga, dia jadikan kekayaan tu alat. Dia memang nak kaya, tapi itu bukan matlamat dia. Saya nak kaya. Kalau tanya saya, Ustaz nak kaya? Nak, saya ada syahwat kepada harta yang bertumpuk. Saya ada syahwat kepada yang namanya kuda-kuda pilihan yang terpilih. Saya ada syahwat. Syahwat tu maknanya selera, keinginan benda. Cuma saya kena atur diri saya, kekayaan tu bukan untuk saya hiaskan baju saya jadi lebih mahal, songkok saya lebih bergemerlapan. Bukan itu matlamatnya. Tapi kita ada matlamat lain. Kita nak memperalatkan kekayaan kita tu untuk zakat. Kita nak target zakat kita mesti meningkat. Kita nak target fardu kifayah kita makin besar. Kalau kita dulu bekerja sendiri, akan datang kita boleh buat satu company, 5 orang bekerja dengan kita. Kita ada 5 orang yang mencari rezeki bersama-sama dengan kita. Kita nak supaya dalam kita menggunakan kekayaan tu, kita bermatlamat, kita jadi berdikari. Kita target kaya tu yang ada tu sebaik mungkin. Kalau kita tak akan tunggu duit sampai 30 juta baru nak buat masjid. Tapi ada kaya sikit je, sumbang masjid. Ada kaya sikit je, sumbang masjid. Ada kaya sikit je, sumbang masjid. Sebab kita kaya tu, kita nak peralatkan cepat-cepat kekayaan kita untuk mencapai matlamat. Jadi, tengoklah. Jadi tujuan kaya tu apa? Ada orang menjadikan kekayaan tu matlamat, ada orang menjadikan kekayaan itu sebagai alat. Saya tanya, Nabi Sulaiman dia nak tak kekayaan tadi? Wahabli mulkan, ya Allah, kurniakan aku sebuah kerajaan yang tak ada orang selepas daripada aku dapat kerajaan besar macam tu. Agak-agak kalau kerajaan yang terbesar, kaya ke tak kaya? Kayalah. Kayalah. Memiliki apa saja. Maknanya dia minta tak? Dia minta. Tapi adakah kekayaan itu jadi matlamat hidup dia? Ataupun Nabi Sulaiman jadikan alat untuk mencapai matlamat lain? Nabi Sulaiman jadikan alat untuk mencapai matlamat akhirat. Abdul Rahman bin Auf, masa dia sampai di Madinah, dia nak jadi kaya. Dia kata, tunjukkan saya di mana pasar. Dia memang nak buat duit. Dia memang nak jadi kaya. Tapi dia buat dengan cara yang betul. Tapi adakah dia tu
bermewah-mewah, ataupun dia menayang-nayang, ataupun dia buat segemerlapan kekayaan dia. Tak. Semua yang kekayaan yang dia buat tu, dia dah tahu. Dia ada target. Mana dia target? Ya Rasulullah, dalam peperangan ini saya berikan separuh daripada ni. Dalam peperangan ini saya berikan ini Rasulullah. Dalam jihad ini saya sediakan semua ni Rasulullah. Makanan ni saya yang sediakan wahai Rasulullah. Dia dah target. Oleh kerana Allah bagi dia cerdik berniaga, dia memang nak kaya. Tetapi dia jadikan kekayaan yang dia dapat tu sebagai alat untuk dia mencapai matlamat yang lain. Dia hanya letak kekayaan tu cuma kat tangan saja, tetapi tidak bertempat dalam hati. Itu prinsip yang membezakan antara orang yang kaya ahli syurga dengan orang yang kaya ahli neraka. Jadi orang yang kaya yang ahli syurga tu sebenarnya modal kekayaan dia sebelum dapat harta dan duit di tangan, dia ada satu lagi kekayaan yang menjadikan dia betul-betul jadi orang yang macam ni. Apa kekayaan yang dia miliki? Ini yang Nabi sebut. Nabi sebut yang namanya kekayaan jiwa. Inilah langkah perkekayaan yang pertama sekali, kena yang ni dulu. Nanti baru dapat step macam mana Abdul Rahman bin Auf. Nanti baru dapat step macam mana Nabi Sulaiman. Kita tak mampu buat macam sebiji Nabi Sulaiman. Dia Nabi. Kita tak mampu buat sebiji seperti Abdul Rahman bin Auf kerana dia adalah sahabat Nabi yang dijamin syurga. Tapi langkah pertama sebelum dapat kekayaan dunia yang tadi harta bertumpuk tu, yang paling penting kaya jiwa. Mesti ada ilmu yang baik, mesti ada sikap yang baik, mesti ada peribadi yang baik. Benarlah sabda Nabi, laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan yang sebenar itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenar, pokok dia, inti asal kekayaan yang sebenar adalah apabila seseorang itu mendapat ghinan nafs, kaya jiwa. Daripada kaya jiwa tu, bila harta sampai kat tangan dia, dia akan jadi seperti Amru bin Al-As. Sampai Nabi terus terang, saya doakan awak pergi berjihad dan kemudian awak kembali menang dan awak kembali dapat harta yang banyak. Lalu dia terkejut, kenapa pula Rasulullah, saya tak pernah masuk Islam dengan tujuan nak jadi kaya. Kata Rasulullah, sebaik-baik harta adalah yang namanya harta yang berada di tangan orang yang baik. Jadi mudah-mudahan saya doakan semua yang hadir, pada petang ni ada lebih kurang 120 orang. Saya doakan setiap orang yang hadir pada petang ini lillahi ta'ala, saya doakan kalaulah kita diberikan peluang untuk menjadi orang kaya di masa akan datang, mudah-mudahan kita mengikut jejak langkah orang kaya yang ditempatkan di syurga. Dan kalau sekarang ada dari kalangan kita yang memang ada kekayaan, mungkin tak digelar orang kaya lah, tetapi ada kekayaan, mudah-mudahan Allah palingkan dia terus ke jalan kekayaan orang-orang yang menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Apapun, kalaupun kita akan datang tidak namanya dijadikan oleh Allah sebagai orang kaya, tak jadikan orang kaya, tapi sekurang-kurangnya kita diberikan ilmu memahami kenapa kita perlu kaya dan kenapa pula kita tidak dijadikan kaya oleh Allah. Jadi tak perlu menyesal kalau tak jadi kaya, tidaklah membawa kebanggaan kalau kita telah kaya. Tetapi kita tahu apa yang sepatutnya kita sikapi kekayaan yang Allah beri, supaya kekayaan yang Allah beri ni jalannya membawa kita ke syurga. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan ada kefahaman ilmu yang bertambah. Mudah-mudahan Allah pimpin kita, bimbing kita, hidayahkan kita dan taufikkan kita ke jalan syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Saya serahkan semula kepada pengacara majlis, silakan. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh yang bersama kita pada petang ini dengan syarah tentang kekayaan dalam Al-Quran. Tadi ada beritahu tentang kekayaan ini ada 3 peringkat, iaitu daruriyat, iaitu asasi, hajiat, keperluan, dan tahsiniyat sebagai pelengkap. Jadi mudah-mudahan kisah dari Al-Quran dan sebagainya itu
yang terbaik kita contohi. Dan kekayaan sebagai alat untuk kita mencapai matlamat akhirat, jangan sombong dengan kekayaan dimiliki. Moga kita sepadukan kebaikan kita untuk dunia dan akhirat. Sekiranya kita jadi kaya, seperti apa yang Ustaz beritahu tadi, moga kita jadi orang kaya ahli syurga, bukannya orang kaya yang menjadi ahli neraka. InsyaAllah apa yang disampaikan itu memberi manfaat, memberi kita banyaklah ilmu pada petang ini untuk kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah tingkatkan ilmu dan kita berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk makluman para pecinta sahabat yang dikasihi, malam ini kita bersama dengan Ustaz Amrullah Umar, iaitu tahsin Al-Quran pukul 8 malam, dan 9.15 bersama dengan Major Ustaz Muhammad Naim, pengajian berkitab. Diteruskan berada di kuliah Maghrib dan Isyak yang telah disediakan oleh Gema Nur Iman. Jadi sekali lagi, terima kasih kepada semua. Syukran jazilan kepada Ustaz, kepada yang berada di kuliah. Moga kita terus dalam rahmat redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan mohon Ustaz membaca doa dan juga tasbih kafarah dan menutup kuliah kita dengan surah Al-As. Dipersilakan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Keluar dulu.